Kembali kepada kitab kita di muka surat 69 ke 59. 69 iaitu syurga untuk mereka yang menutup aib saudaranya. Lihat bagaimana Islam ni cantik. Sebab Allah tahu, Allah buat kita, ada sajalah aib kita. Tapi kalau orang tahu aib kita, diheboh-hebohkan, macam mana rasa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya rab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ma qadaitana min amrin faj'al 'aqibatahu rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar وادخلنا الجنة مع المقربين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Apa khabar kekasih-kekasih Allah semua? Alhamdulillah. Allah panjangkan umur, murahkan rezeki kita, dan rezeki yang terbaik di dunia ini ialah bila Allah kurniakan rezeki sekeping hati yang cintakan ilmu, ya, yang cintakan taman syurga. Kalau tak cinta tak datanglah ni, ya. Lebih sedap lah tarik selimut kat rumah, ya, sejuk-sejuk hujan-hujan ni. Tapi kerana cintakan ilmu, kita sanggup berkorban. Alhamdulillah, insya-Allah. Hari itu saya berjanji nak bagi tentang orang yang bertuah, ya. Tapi saya cari tak jumpa kat mana saya catat tentang orang yang bertuah tu. Jadi saya nak ganti hari ini, siapakah orang yang terbaik? Orang yang terbaik di sisi Allah. Ya, nakkah yang tu? Bolehlah kita ukur sama ada kita Allah Ta'ala anugerahkan sifat-sifat yang dikatakan sebagai orang yang terbaik, ya. Di sini ada 12 golongan ataupun sifat orang yang terbaik. Yang pertama, dalam hadis Bukhari, baginda bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu ialah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Alhamdulillah, pagi tadi hadirat sekalian dah berinteraksi dengan Al-Quran, kan? Belajar. Tadabbur sekali kah? Tadabbur sekali. Tajwid saja. Tadabbur tak? Oh, hari lain, hari ni tajwid je. Tak apalah. Tajwid tu maknanya kita membetulkan bacaan. Tapi jangan tajwid sajalah, ya. Tajwid saja, kita kena fahamlah apa yang kita baca, tadabbur sekali. Jadi satu, ini daripada hadis Sahih Bukhari. Maknanya orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Satu. Yang kedua, khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik akhlaknya. Kita pun boleh, dalam pengalaman hari-hari pun, kalau orang itu hebat macam mana, handsome macam mana, kaya macam mana, tapi kalau perangainya huduh, out. Kita tak boleh terima. Walaupun dia miskin, walaupun dia dhaif, tapi dia akhlaknya baik, itu yang kita terima. Dan begitulah. Sebab itu orang yang berakhlak disediakan untuknya tempat tinggal di kemuncak syurga. Jadi sebab itu selalulah jaga kita punya akhlak supaya jangan
terlanjur. Kalau terlanjur sebagai manusia, cepat-cepat kita istighfar, cepat-cepat kita minta maaf, bermaaf-maafan, ya. Jangan kita selalu menuding kepada orang. Bila berlaku sesuatu, tudinglah kepada diri sendiri dulu sebelum kita menyalahkan orang lain. Itu orang yang terbaik, ya. Yang ketiga, khairukum ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang paling baik menunaikan. Jadi apa maksud menunaikan di sini? Man raddal qarda. Orang yang membayar hutang. Jadi orang yang paling baik ialah orang yang sentiasa ingat. Kalau dia hutang, dia tak lupa. Walaupun orang tak minta, dia sendiri mencari jalan. Selalu orang berhutang ni, itulah penyakit. Kalau dia beli berhutang pada satu orang, lepas berhutang tu dia lari. Kalau selalu datang sekali, mari kelas sama-sama, lepas daripada berhutang, tak mari sekali dah. Jadi itu patutnya bila dia diberi hutang, dia lagi berterima kasih. Dan dia kena realiti lah. Kalau dia tak mampu bayar, minta maaf, saya nak cari jalan, saya sedang ikhtiar. Ringan kalau mulut tu sikit. Jadi senang hati kan, orang yang bagi hutang tu senang hati. Kalau dia tak mampu bayar semua, minta maaf, saya boleh bayar sikit saja dulu. Baik tak baik dia lupuskan terus. Betul tak? Tapi kalau hutang ni dia cabut lari, dia kona kot lain. Orang tu kot kanan, dia kot kiri. Jadi tak baiklah macam tu, ya. Jadi Rasulullah kata orang yang terbaik orang yang suka membayar hutang, ya. Terbaik dari segi membayar hutang. Ini semua Sahih Bukhari, ya, hadis-hadis ni semua. Yang keempat, khairukum man yurja khairuhu wa yu'man syarruhu. Orang yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang diharapkan kebaikan daripadanya dan aman kejahatannya. Aman dari kejahatannya. Maksudnya diharapkan kebaikan dia. Maksudnya kalau dia susah, orang tu akan bantu. Kalau dia sedih, orang tu akan menyantuni dia, memujuk dia. Dan aman dari kejahatan dia. InsyaAllah taklah menghadapi kezaliman dia, penipuan dia, pembohongan dia. Aman dari kejahatan dia. Itu orang yang terbaik. Sahih Bukhari juga. Yang kelima, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Sebab itu Rasulullah SAW sendiri mengisyaratkan dia adalah orang yang terbaik dengan ahli keluarga dia. Saya ada baca sikit-sikitlah tentang dan bagaimana rumah tangga Rasulullah. Rasulullah ni selepas Isya, semua isteri-isteri dia datang, pekat berkumpul, sembang-sembang sekejap. Lepas tu baliklah rumah masing-masing. Jadi 9 tu pekat datang sembang sama-sama. Hebat lah. Siapa nak payung emas? Tak mampu kita, ya. Tak mampu kita. Hebat ya. Itulah. Bagaimana Rasulullah menyantuni isteri-isterinya, ya. Sekali tu Rasulullah ada tamu. Jadi berlawan antara Siti Aisyah dengan Siti Hafsah, Sayyidatuna Hafsah. Pakat masak nak jamu tetamu bersama dengan Rasulullah lah. Tiba-tiba Siti Hafsah yang masak dulu. Dia pun bawa hidangan pergi. Siti Aisyah nampak rumah dia dekat-dekat. Siti Aisyah nampak, Allah, dia boleh dulu. Macam mana dia? Dia isyarat pada pembantu dia, hang pergi sigong sikit. Sigong sikit dia punya apa? Dia punya makanan tu biar jatuh. Kawan ni taat lah. Mem suruh. Dia pun pergi sigong, jatuh selera lah. Pecah lah pinggan Siti Hafsah, Sayyidatuna Hafsah. Rasulullah ni depan tetamu ni. Rasulullah tak tahulah, agaknya roti lah kot, bukanlah benda-benda basah kan.
Rasulullah ambil tu, Rasulullah makan. Dan Rasulullah suap bagi pada tetamu-tetamu tu. Dan Rasulullah kutip segala pecah-pecah tu. Lepas tu Siti Aisyah datang lah. Bila Siti Aisyah datang, Rasulullah kata, bagi bagi ke Hafsah segala hidangan yang Siti Aisyah buat tu, bagi ke Hafsah sekali dengan pinggan-pinggannya. Kan dia dah pecahkan. Bagi ke ya Hafsah kan, macam mana terbalik tu? Siapa punya pinggan pecah tadi? Hafsah. Jadi Siti Aisyah punya bagi ke Hafsah. Sekali dengan makanan, sekali dengan pinggan-pinggan. Yang makanan Hafsah sajalah yang Rasulullah makan dengan tetamu tadi. Rasulullah bagi kat tetamu tu. Kita kalau dah jatuh tak makan dah, tak ambil dah. Dan selagi benda tu tidak kotor, ambil. Dan Rasulullah kata orang yang mengambil benda yang jatuh tu, dia akan masuk syurga. Sebab apa? Dia tawaduk. Dia sanggup, janganlah ambil yang kotor. Yang kotor Rasulullah tak ambil. Kalau roti jatuh, keluar daripada pinggan atas meja, takkanlah meja kita kotor. Jadi kita jangan, itu salah satu daripada ciri-ciri tawaduk. Ya, itu. Jadi Rasulullah tak tunjuk memek muka marah pun. Tak marah pun pada Aisyah. Tetapi dengan biasalah selambar saja Rasulullah kutip benda tu dan kutip pecahan-pecahan tu, dan yang datang baru tu ganti kepada Hafsah. Masya-Allah. Itulah bagaimana lonaknya baginda Rasulullah dengan kaum keluarga. Ya, itu. Jadi kalau Rasulullah ni pihak suami, isteri pun kena macam tu juga. Isteri pun kena lonak dengan suami lebih-lebih lagi lah. Sebab di antara keistimewaan wanita ialah layyin, lemah lembut. Kalaulah daripada keturunan tak berapa lemah lembut, kita ni ada juga kan, fi'innal iqda dassas, kata Rasulullah. Dia punya perangai itu dia akan turun pada anak. Kalau datang daripada keturunan yang agak kurang lemah lembut, kena ikhtiar lah. Termasuklah saya. Ayah saya, Masya Allah, cucu dia tak payah pakai rotan, dia tengok aja, lari habis. Garang ayah saya. Dia turun kat saya, turun juga, tapi cuba-cubalah melembutkan diri. Masya Allah. Itu yang keempat ya. Yang kelima. Yang keenam, khairukum man at'amat ta'am wa raddas salam. Orang yang terbaik di kalangan kamu, mereka yang suka berjamu makan dan sudi menjawab salam. Sebab apa? Orang sombong ni kadang-kadang salam pun tak jawab. Dia buat tak tahu je, buat tak dengar je. Malas nak jawab salam. Ya. Setengah-setengah tu dia tak sudi pun nak menerima tetamu. Dia kata rumah aku gula 1 kilo sebulan, lebih sebulan tak habis. Pasal apa? Dia tak suka terima tetamu. Setengah orang dia seronok terima tetamu. Tetamu tak datang dia panggil. Termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia tak suka makan seorang. Kalau tak ada orang makan sama dia, dia akan keluar pergi jauh-jauh pergi cari orang datang makan. Masya Allah, hebatnya. Ya, contoh yang ditunjuk oleh para nabi kepada umat dia. Ya. Yang ketujuh, khiyarukum alyanukum manakib fi salat. Orang yang terbaik di antara kamu ialah orang yang paling lonak memberi peluang kepada orang yang datang kemudian untuk masuk dalam saf sembahyang. Biasanya dia ni kalau di Mekah tu dia pakai sejadah besar. Orang lain tak boleh naik atas sejadah dia. Tak bagus macam tu. Seeloknya kalau di tempat yang sempit macam tu, kalau tak ada COVID ni, dia lagi rapat, lagi bagus. Sebab rapat itu mendatangkan kasih sayang, sentuhan yang membawa kasih sayang. Jadi sebab itu orang yang terbaik di antara kamu, orang yang sudi untuk memberi bukan laluan, memberi ruang kepada orang yang datang kemudian.
Kalau tidak, sebab itu kalau kita solat berjamaah, kalau datang kemudian kita seorang di belakang, nak masuk dah tak muat dah, kita undur. Satu orang di depan tu undur supaya ada kawan di belakang. Barulah jadi berjamaah. Jangan biar dia seorang-seorang. Kalau dia tak reti, sentuh sikit. Jangan pergi tepuk sampai terkejut kawan tu. Sentuh sikit. Sentuh sikit dia punya bau dia. Orang yang disentuh tu pun kena ada ilmu. Kalau tidak marah, apa dia sentuh-sentuh aku ni. Saya cucu saya, hak perempuan, hak kecil sekali tu, dia ni jenis dia tak boleh basah-basah, dia geli. Abang dia tu dia tak mau duduk dengan dia, perempuan, dia duduk dengan abang dia umur 5 tahun. Dia duduk soft dengan abang dia. Bila abang dia duduk dekat, dia halau, tolak. Pasal apa? Lepas sembahyang saya tanya, pasal apa adik tak boleh basah-basah, adik tak boleh? Tak boleh kata. Allah kata bila kita sembahyang kena rapat. Tak boleh nak tolak orang jauh-jauh. Dia tengah sembahyang pun dia tolak. Dia tak kisah, budak kecil. Berapa kali dia tolak. Kawan tu larilah. Sakit baik pula yang abang tu. Abang pun kecil juga. Jadi itulah. Maknanya bila kita berada dalam saf sembahyang, akhlak kita tu boleh memperlihatkan pribadi kita. Ada orang dia duduk kerah je. Orang nak masuk pun tak bagi. Ya Allah. Masya Allah. Yang ke berapa? Yang ke-8, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik di kalangan manusia mereka yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Terbalik daripada tu, orang yang paling tak baik, orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Kenapa? Makin panjang umur, makin banyak dosa. Yang pertama, makin panjang umur, makin banyak pahala, kan? Masya Allah. Yang ke-10, yang ke-9, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Orang lain tak pandai masak, dia tolong ajar. Tapi ajar masak ni hati-hati. Kadang-kadang dia ada buah kilas, buah simpan. Dia cerita tak habis. Kawan tu balik masak tak jadi. Itu tak boleh, tak dapat pahala lah. Sedangkan dia mengajar masak tu pun dia boleh masuk syurga kalau ikhlas. Lebih-lebih lagi kalau masakan yang dia ajar tu menjadi sumber pendapatan. Menjadi sumber pendapatan kepada orang yang diajar tadi. Jadi sebab itu ikhlas. Ya, kita ajar dengan ikhlas sebaiknya. Kita nak supaya dia buat, kalau boleh biar dia buat lebih baik daripada kita. Kalau orang kampung tak boleh. Nanti dia pandai pada aku, lekehlah aku. Itu tak pandai. Itu mentaliti kampung, bukan mentaliti muslimah, ya. Okey. Yang ke-10, khairul ashab indallah khairukum li sahibi wa khairul jiran indallah khairukum li jari. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah yang terbaik kepada sahabatnya. Sebab itu Imam Ghazali kata, kalau kamu ingin berubah, carilah seorang sahabat yang baik dan beri mandat kat dia. Kalau awak nampak saya menyeleweng ke, semayang lambat ke, buka aurat ke, cakap tak elok ke, awak tolong tegur. Apa sebab? Sebab kita kadang-kadang tak sedar. Tiang yang condong, dia tahu ke dia condong? Tak tahu, orang nampak awak condong. Jadi sebab itu beri amanah kepada sahabat qarib kita yang salihah dan minta dia tegur kita. Dan jiran yang terbaik, kata Rasulullah, ialah jiran yang baik dengan jiran dia. Ya, tak dekal satu ni, dua ni dekal satu. Sebab satu hadis ni. Ya, orang yang terbaik, sahabat yang orang yang terbaik terhadap sahabat di sisi Allah ialah yang terbaik kepada sahabat dia, dan yang terbaik kepada jiran ialah yang terbaik kepada jirannya. Sebab apa? Jiran ni ialah orang yang paling dekat dengan kita, yang paling tahu segala masalah kita.
Kalau sakit demam, mak kita di kampung, takkan kita nak pergi panggil mak bawa kita pergi hospital. Jiran lah. Sakit nak bersalin, jiran juga. Kenal? Jadi sebab itu berbuat baiklah dengan jiran. Sebab itu Rasulullah kata kalau masak, lebihkan sikit. Bagi pada jiran. Tahadu, tahabu. Kamu menghadiah, kamu mendatangkan kasih sayang, ya. Okey. Saya ni baju hadiah lah ni. Ini tudung hadiah. Masya Allah. Hadiah birthday baru ni. Mereka hebat. Ajak saya pergi sambut birthday di hotel. Anak murid kelas di rumah. Saya buat kelas dua kali sebulan di rumah. Minggu kedua dan minggu keempat hari Ahad. 9.30 sampai 10.30. Birthday saya macam-macam lah mereka bagi. Bagi baju lah, bagi tudung lah. Baru ni bawa pergi hotel. Aduh. Bagi iPad. Bagi iPad tu yang saya duk guna iPad lah ni. Allahu Akbar. Yang ke-11. Khairun nas dzul qalbil makhmum wal lisan as-sadiq. Sebaik-baik manusia mempunyai hati yang makhmum dan lisan yang benar, lidah yang benar, cakap benar. Sahabat bertanya, saduqul lisan na'rifuh. Lisan yang benar, bercakap benar, kami boleh faham. Fama makhmumul qalb? Apa benda hati yang makhmum ni ya Rasulullah? Jawab baginda, at-taqi an-naqiyut taqi. Hati yang naqi dan hati yang taqi. Apa tu? An-naqi maksudnya suci, bersih. Mempunyai hati yang bersih dan bertakwa. Itu makhmum. Bahasa Arab dia panggil makhmum. Sebaik-baik manusia mempunyai hati yang makhmum, iaitu hati yang bersih, hati yang bertakwa dan mempunyai lidah yang suka bercakap benar, sentiasa bercakap benar. Yang ke berapa dah? 12. Ini cerita Zaid Al-Khair. Satu hari Zaid Al-Khair datang jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik?" Rasul tak jawab. Rasul tanya balik, "Kaifa asbahta ya Zaid?" Kamu bangun pagi macam mana? Bagaimana keadaan bila kamu bangun pagi? Jawab Zaid, "Uhibbul khair wa ahlah, wa in qadirtu badartu ilaih, wa in fatani azamtu alaih, wa hanantu ilaih." Saya bila bangun pagi, saya sangat cinta untuk melakukan kebaikan. Bercadang hari ini nak buat apa ya? Nak sedekah kah? Nak lebihkan sunat duha kah? Nak pergi kelas kah? Nak ziarah orang sakit kah? Jadi maknanya dia bangun pagi, dia sentiasa merancang untuk melakukan kebaikan. Dan kalau dia mampu, kalau saya mampu, kata Zaid, saya akan terus buat apa yang saya rancang tadi. Hajat nak datang kelas, pakai baju, start kereta, datang kelas. Hajat nak pergi ziarah orang sakit, pergi. Hajat nak pergi menjelih orang kahwin, salwa tak ada hari ni. Dia pergi untuk demi silaturahim kan. Jadi wa in fatani azamtu alaih wa hanantu ilaih. Andainya saya tak dapat melakukan hajat yang nak buat baik tadi, saya sentiasa rindu untuk melakukannya dan saya berazam untuk tetap melakukannya. Hari ini nak pergi ziarah orang sakit misalnya, tiba-tiba hujan turun, tiba-tiba tetamu datang, tak dapat nak pergi, tapi saya azam juga, lepas ni saya cari peluang, saya akan pergi. Itulah keadaan saya. Jawab Rasulullah SAW, fadzalika alamatullah fiman yuridu. Itulah tanda, alamat Allah suka pada orang yang dikehendakinya. Banyak orang yang macam ni lah Allah suka. Begitulah jawab Rasulullah kepada Zaid. Tengok bijaksananya cara Rasulullah menjawab soalan Zaid. Dia tak terus jawab, tapi dia tanya dulu. Akhirnya Zaid pun ditukar daripada Zaid Al-Khail kepada Zaid Al-Khair.
Kalau lam dia jadi zaid kuda. Khailun. Kalau khair zaid baik. Jadi Allah tukar. Allah pula. Rasul tukar dia punya gelaran daripada zaid kuda. Agaknya Zaid ni pandai naik kuda kot. Sampai dia digelar Zaid kuda. Tapi Rasul tukar Zaid al-khair, Zaid yang baik, yang suka melakukan kebaikan. Apa sebab ada orang dia tak dapat nak lepas geram hari ni, esok aku pergi. Kemarin tak ada nak geram, lepas geram pagi esok pergi serang. Dia azam nak buat benda tak baik. Itu tak bagus ya, tak bagus. Yang ke berapa? Habis ke? 12 habis dah ya. Itulah. Maknanya ganti yang apa? Yang janji itu. Janji itu nak bagi 5 sifat orang yang bertuah. Cari tak jumpa. Tak mana saya tak tahulah. Ilmu dalam buku tak ada dalam dada. Nak buat macam mana? Al-ilmu fil sutur la fis sudur. Ilmu di dalam baris-baris buku, tidak di dalam hati. Tapi tu apa nama dia punya wording dia tu cantik. Al-ilmu fis sutur la fis sudur. Itulah kelemahan kita ya. Masya-Allah. Okey, kita kembali kepada kitab kita di muka surat 69 ke 59. 69 iaitu syurga untuk mereka yang menutup aib saudaranya. Lihat bagaimana Islam ni cantik. Sebab Allah tahu, Allah buat kita, ada sajalah aib kita. Tapi kalau orang tahu aib kita, diheboh-hebohkan, macam mana rasa kita? Malu kan? Malu ya. Tidak ada orang yang tak ada aib. Tapi Allah sayang, Allah tutup keaiban dia sehingga tak diketahui oleh orang. Saya banyak aib ni. Kalau hadirat tahu aib saya, pakai balik habis dah. Tapi Allah tutup ya. Itulah. Jadi sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita sentiasa menutup aib. Dalam hadisnya, la yaral mu'min min akhihi auratan fayasturuha alaihi illa dakhalal jannah. Tidaklah seseorang mukmin itu apabila melihat sesuatu keburukan saudaranya lalu dia menutupnya, melainkan ia akan masuk syurga. Riwayat At-Tabrani. Ini hadis sahih ya. Jadi maknanya kita fikir nak masuk syurga ni payah. Maknanya benda biasa saja. Kita jangan suka membuka keaiban orang, jangan suka menyakitkan orang, rajin menyantuni orang. Jadi maknanya nak masuk syurga tu tak payah, tapi payah. Tak payah tapi payah. Masya Allah. Setiap manusia tidak sunyi daripada melakukan kesalahan dan kesilapan, kecuali mereka yang maksum, terpelihara ya, Nabi dan Rasul. Dalam hadis ini baginda SAW membimbing kita apabila menghadapi situasi sedemikian agar tidak membuka keburukan saudaranya supaya maruahnya terus terjaga. Kalau kita nak maruah kita terjaga, maka kita pun kena jaga maruah orang. Kama tadentu dan bagaimana kamu buat, kamu akan dibuat. Sebab itu saya selalu, kalau kamu menyantuni ibu bapa kamu, nanti anak-anak kamu akan menyantuni kamu. Kalau kamu menyakiti ibu bapa kamu, esok anak-anak kamu akan menyakiti kamu. Tapi masa dia muda, dia tak kisah. Ada. Bila kita telefon bapa awak sakit, dia buat tak tahu je. Awak tak payah sibuk dengan keluarga saya. Kita ni kesian kat bapa dia. Telefon kat dia. Dia duduk di Johor, bapa dia duduk sini. Akhirnya bapa dia duduk malah minta tolong saya. Saya ni pun bukannya kuat sangat. Saya kata nak tolong awak. Gitulah. Telefon ke anak dia, jangan ambil tahu kisah keluarga saya. Dia pun tak ambil tahu. Kita nak ambil tahu pun dia marah. Manusia ni macam-macam ya. Kita juga dilarang bersubhat, bersekongkol dalam melakukan kejahatan. Bukan maknanya bila kita tidak buka keburukan orang tu, kita bersekongkol dengan
keburukan dia, tak. Tetapi hendaklah kita menjaga kehormatan diri saudara agar tidak dihebohkan sehingga menjejaskan reputasi dan integritinya. Dalam masa yang sama, Islam menggalakkan agar kita menegur perbuatan jahat saudara kita dengan penuh sopan, beradab, berhikmah, bijaksana, ya. Inilah yang dikatakan tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar. Setengah orang dia tak reti Arab, dia kata amal ma'ruf. Amal tu amal ma'ruf, amal tu amalan. Ini amar. Amar maksudnya suruh. Suruh kepada kebaikan dan cegah daripada kemungkaran. Jadi maknanya apabila kita tahu keburukan dia, kita selotok dengan dia. Ya, selotok dengan dia, jangan kita hebohkan, jangan kita di tengah orang kita tegur dia, menjatuhkan air muka dia. Ya, itu. Dalam satu hadis, baginda Rasul SAW bersabda, al-muslim akhul muslim, la yazlimu wa la yuslimu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an mu'min kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Ini panjang sikit, ya. Seorang Muslim adalah saudara kepada Muslim yang lain. Jadi maknanya kita kena anggap bila dia Islam, dia saudara kita. Walaupun dia bangsa lain. Dia lain bangsa pada kita. Dia Cina, dia India, dia Kadazan, dia Iban, dia apa. Tapi bila dia masuk Islam, dia jadi saudara kita. Bila saudara kita, kita kena santuni dia. Biasanya orang yang masuk Islam ni, dia dibuang oleh keluarga. Jadi bila dibuang oleh keluarga, dia salah sepinggang. Yang lebih malang lagi bila dia kahwin dengan orang Islam, lepas tu diabaikan. Ada anak angkat saya, dia di Sabah, dia kahwin dengan orang Kedah, kahwin seminggu, dihalau daripada rumah. Nasib baiknya bapa mertua dia tu, bapa si lelaki tu baik. Jadi maknanya dia santunilah menantu dia yang baru masuk Islam. Jadi kebetulan kahwin seminggu tu dah mengandung. Jadi dia keluar rumah tu dalam keadaan mengandung. Sekarang tu anak dia tu dah masuk universiti. Bapa tu duk cari, duk buat baik pula. Duk buat baik semua. Dah masuk universiti lah. Anak ni geram lah. Itulah. Jadi maknanya kita kena rasa lebih-lebih lagi lah kepada yang mu'allaf. Sebab itu namanya mu'allaf. Apa maksud mu'allaf? Orang yang disantuni hati dia, dijinakkan hati dia, supaya dia tidak berasa asing, berasa tidak diterima apabila dia dahlah dibuang oleh keluarga. Kita pula memandang dia macam hina. Ini mu'allaf masuk Islam ni, tak sudi untuk nak ambil buat menantu ke nak apakah. Jangan. Asalkan dia, saya lebih daripada 5-6 orang anak angkat. Ada Cina, ada India, ada Sikh pun ada, Punjabi. Alhamdulillah. Tapi semuanya dah jadi datin dah lah ni, anak angkat saya. Masya Allah. Daripada tak kenal Alik Bata tu, dia dah beberapa sijil lah dia dapat. Sijil syariah, sijil usuluddin, sijil apa nama Quran ni, apa nama tajwid. Sampai dia ni, dia tahu kalau dia bermakmum, kalau Tok Imam macam tak betul tajwid, dia rasa macam nak berhenti semayang, nak pergi tarik Tok Imam tu. Dia ni mu'alaf, nak pergi tarik Tok Imam tu, dia nak jadi imam. Melampau awak ni kata. Orang Kelantan. Sekarang ni dah jadi datin lah. Anak dia cerdik semua. 2-3 orang jadi doktor. Dapat menantu pula doktor, engineer. Kahwin campur kan. Orang kahwin campur ni biasanya anak cerdik-cerdik ya. Masya Allah. Jadi maknanya kita kena lapangkan dada kita, menganggap
Orang Islam tu adalah saudara kita. Dan tidak boleh menzalimi dan membiarkan dizalimi. Kita tak boleh zalimi dia dan tak boleh biar orang menzalimi dia. Unsur akhaka zaliman atau mazluman, kata Rasulullah. Bantulah saudara engkau sama ada dia melakukan kezaliman ataupun dia dizalimi. Pelik tu. Kalau dia dizalimi, boleh kita bantu. Kalau dia menzalimi, kena bantu. Bagaimana membantu orang yang menzalimi? Nasihat dia supaya jangan meneruskan kezaliman itu. Itu membantu orang yang menzalimi. Membantu orang yang dizalimi, kita cari jalan untuk menyelamatkan dia daripada dia terus dizalimi. Itu. Islam ni sangat-sangat cantik, sangat-sangat lengkap. Sangat-sangat lengkap. Sesiapa yang membantu menyempurnakan hajat saudaranya, maka Allah akan menyempurnakan hajatnya. Jadi sekarang ini saudara kita di Afghanistan, saudara kita di Pakistan, saudara kita di Arakan, saudara kita di Palestin, saudara kita terlalu ramai lah. Jadi sebab itu saya ni sampai naik malu. Datang saja dah saya pegang persatuan, macam-macam dia orang minta. Yang datang daripada Palestin, yang datang daripada Arakan, yang datang daripada Pakistan, minta saya cari derma. Saya ni nak bawa uncang, malu lah. Bawa je lah, malu nak bawa. Saya malu. Jadi yang terbaru ni di Filipina, kita tahu orang Filipina ni bila dia dijajah oleh siapa jajah Filipina? Spanyol kan? Dia paksa orang Islam tu keluar daripada Islam masuk Kristian. Sampai majoriti orang Islam tu dah Kristian. Tapi bila Datuk Dr. Razak, dia ni biasa menjadi pengarah Hospital Kuala Lumpur. Datuk Dr. Razak ni. Bila dia pencen, dia pergi Filipina, dia berdakwah di Filipina. Sekali mengucap, beratus-ratus orang. Tak boleh nak mengucap seorang-seorang tak. Duduk ramai-ramai, angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak ajak dia orang masuk Islam tu senang je. Bagi beras 2 kilo, bagi duit berapa ringgit kah? 10 ringgit ke 20 ringgit je. Jadi ramailah dia orang masuk Islam. Beribu-ribu, 200,000 dah masuk Islam di bawah Dr. Razak ni. Jadi bila dia bercakap dengan saya kenal dia lama dah. Dia kata dia orang ni sekarang ni masalah tempat nak beribadat. Tak ada tempat. Akhirnya saya pun buat poster cari duit. Dapat 140,000. Tak tahu sampai sini dah poster tu. Tak sampai kot. Dapat 140,000. Lepas tu bagi 40,000 dulu. Bagi 40,000 dulu macam mana? Bila kita dapat 140,000, berlaku apa? Tofan di di Filipina, banyak merosakkan dia punya surau-surau dia. Jadi akhirnya kita cari duit tu nak baiki surau tu lah. Nak baiki surau. Lepas tu Dr. Razak kata, kalau kita baiki surau tu, tofan tu datang tiap-tiap tahun. Surau tu akan rosak. Jadi dia cari satu tempat yang strategi yang jauh, dalam 5 ekar ke. Harga 40,000 je. 5 ekar tu. Jadi kita beli 5 ekar tu, akan buat tapak masjid dan akan jadikan kebun yang baki tu. Untuk mu'alah. Dia minta 40,000 dulu untuk nak beli tanah. Kita bagilah 40,000. Jadi tinggal 100,000. Dia nak minta 100,000 lagi untuk nak buat masjid yang kuat sikit, dia kata. Nak cari 200,000 lah. 100,000 dah ada. 100,000 lagi. Jadi saya kata, saya malu dah. Malu dah nak minta. Bertalu-talu. Baru ni minta untuk yang banjir teruk di Pakistan tu.
Sebelum tu minta untuk anak angkat di Afghanistan yang 1 juta tu. Jadi malu dah muka ni. Minta. Saya ikut suka lah kau orang. Ceritakan, buat poster, ceritakan suasana, terpulanglah. Siapa nak bagi. Begitulah keadaannya. Jadi maknanya dalam Islam digalakkan kita menyantuni orang yang berhajat. Sesiapa yang melepaskan sesuatu kesukaran daripada seseorang mukmin, maka Allah akan melepaskan kesukarannya pada hari kiamat. Maka kita melepaskan kesusahan orang di dunia. Di dunia tak apa sikit. Orang ni tak tolong, boleh orang ni tolong. Tapi kalau di hari kiamat, tak ada siapa yang nak tolong kita. Ialah amalan kita lah. Bila kita tolong orang di dunia, insya-Allah Allah Ta'ala akan melepaskan kesukaran kita pada hari kiamat. Sesiapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Kalau aib kita dibuka di dunia, orang tempatan saja tahu. Orang sekitar saja tahu. Kalau buka aib kita di padang mahsyar, seluruh dunia, seluruh daripada zat Nabi Adam sampai manusia terakhir tahu aib kita. Jadi andainya kita nak sembunyi aib kita, malu diketahui, maka kita janganlah membongkar aib orang. Cuma saya kena jelaskan di sini, ada suatu keadaan yang dibolehkan. Andainya seseorang tu nak ambil seseorang itu buat menantu lah katakan, ataupun nak buat partner perniagaan kah dan sebagainya. Jadi dia datang tanya kita, sedangkan kita tahu dia ni satu orang yang pembohong, satu orang yang tak boleh dipercayai, apa semua, boleh tak kita cerita? Boleh. Karena kalau kita tak cerita, dia ambil buat menantu dia, dia bermenantukan orang jahat. Ambil buat partner perniagaan dia, berpartnerkan orang jahat, orang tak beramanah. Jadi kita boleh cerita. Ataupun kita diinayah, suami kita inayah kita, boleh kita pergi mengadu kepada pihak yang berwajib untuk kita mendapat keadilan. Boleh. Begitulah sebaliknya. Ada juga isteri menginayai suami, queen control, dan sebagainya. Pendek kata, Islam ini memberi layanan tak kira lelaki perempuan, siapa yang mempunyai hak untuk dia mendapat pembelaan, dia boleh cerita. Kezaliman yang dilakukan terhadap dia itu sama ada oleh suami dia ke oleh sesiapa pun, dia boleh cerita pada, tapi jangan cerita kedai kopi lah. Cerita pada pihak yang berkenaan, yang berwajib. Okey. Jadi hadis di atas menjelaskan bahawa Allah SWT bukan sahaja menjamin akan menutup keburukan bagi sesiapa yang menjaga aib saudara Islamnya ketika ia di padang mahsyar kelak, bahkan Allah menjanjikan syurga untuk mereka. Tengok, bukan sekadar Allah nak tutup aib dia bila dia tutup aib saudara dia di dunia, tetapi Allah akan, bukan sengaja dia, Allah tutup aib dia di padang mahsyar dan Allah janji syurga. Hai, susah kita ni, membawang ni cukup seronok, sedap saja. Kawan ni buka mulut, kawan ditambah, kawan ditambah, sedap berjam-jam tak perasan pun. Rupanya Dosa tak nampak. Tak nampak, itulah. Kalau nampak takutlah tak nampak. Lazat pula tu. Ada yang kipas pula. Yang tukang kipas ada. Cik Tan tu kipas. Nak dengar cerita Cik Tan? Suka dengar cerita? Satu hari, ini cerita Israeliat. Allah kata, kamu cerita tentang Israel ni tak apa, untuk jadikan contoh, untuk jadikan sempadan. Dia ni alim, wara'. Dia berpuasa selama 70 tahun. Dia berbuka setiap 6 hari. Kita buka 12 jam, puasa 12 jam buka. Dia 6 hari baru buka. Lepas tu puasa lagi 6 hari, baru buka selama 70 tahun.
Akhirnya dia minta pada Allah. Dia rasa dia martabat tinggi lah. Yalah, hebat kan. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkan padaku nak melihat syaitan. Allah tak kabul. Minta banyak kali, Allah tak kabul. Dia pun fikir, silap agaknya dia minta ni, silap. Akhirnya, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aib diriku. Dia nak tengok aib syaitan, keburukan syaitan. Akhirnya Allah tak makbul kat dia. Dia kata, dia ubah doa dia, ya Allah, tunjukkanlah keburukan diriku, aib diriku. Lepas tak berapa lama, Allah pun kabulkan permintaan dia yang pertama. Allah tunjukkan dia syaitan. Dia tengok syaitan. Syaitan tu mengerumuni manusia seperti lalat mengerumuni apa? Kalau makanan tu seekor dua je. Bangkai. Seperti lalat mengerumuni bangkai, mengerumuni najis. Dia mengiling kepala. Ya Allah, ya Tuhanku, kata dia, siapakah yang boleh terlepas daripada godaan syaitan yang begitu punya dahsyat? Syaitan ni dia 9 kali ganda ramai daripada kita. Kita berapa orang ni? Syaitan 9 kali ganda daripada kita. Akhirnya dijawab, Rasulullah jawab, dalam cerita tu lah jawab. Dia kata orang yang selamat dari godaan syaitan ni yang ada 2 sifat. Al-wara'ul layyin. Orang yang wara', orang yang lemah lembut. Orang yang wara', maknanya wara' ni dia tak buat benda yang salah lah. Dia tak buat benda yang, hatta benda yang harus pun dia tak gelojoh. Itu wara'. Ya? Orang yang wara', orang yang lemah lembut, ini tak mampu digoda oleh syaitan. Jadi itulah. Jadi the moral of story, speaking sikit. Pertama, kita jangan cari keaiban orang. Yang kedua, jagalah diri daripada diganggu syaitan. Wara' tu termasuklah dia ikhlas, dia dia beriman, bertakwa. Wara' ni lebih daripada orang yang soleh lagi. Soleh ni orang awam yang baik. Kalau wara' lagi tinggi dia punya martabat dia, ya. Kemudian dia berlemah lembut. Wara' orang yang lemah lembut. Itulah. Jadi malangnya wujud segelintir manusia pada masa kini yang tabiatnya suka menghebah-hebahkan aib orang lain. Payah nak cakap. Lebih-lebih lagi kalau dalam suasana pilihan raya lah. Allahu Akbar. Penjatuh orang ni, Masya Allah. Trend terkini media sosial telah disalahgunakan dengan menularkan keburukan seseorang melalui telefon pintar, komputer riba, dan sebagainya, hingga orang yang diaibkan itu menjadi mangsa fitnah dan seterusnya menimbulkan kekecohan dalam masyarakat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran yang sangat keras kepada orang yang seperti ini, sebagaimana firman Allah. Ini ayat Quran. Allah sendiri memberi amaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahui yang demikian. Sebab itu, in tubdu syai'an atau tukhfuhu yuhasibkum bihillah.
Kalau kamu zahirkan sesuatu ataupun kamu simpan benda yang tak elok tadi, Allah tetap menghisap. Kalau kamu simpan yang elok pun, Allah hisap bagi ganjaran. Kalau kamu simpan yang tak elok, penuh dengan hasad, penuh dengan dengki, penuh dengan sifat-sifat negatif, Allah akan memberi azab. Allah tulis, malaikat tulis semua. Sebab itu kita kena selalu berasa Allah sentiasa bersama kita. Allah sentiasa melihat apa yang kita lakukan. Malaikat tak pernah letak dia punya pen. Sentiasa pegang. Dia tak tidur, dia tak makan. Dia sentiasa kul ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak melafaz sesuatu lafaz oleh seseorang itu kecuali di kiri dan kanannya ada raqib, ada atid. Kalau dia lafaz perkara yang baik, ni saya ni duduk cakap ni, setiap kalimah saya ditulis oleh raqib. Andainya saya maki hamun, ditulis oleh atid. Kalau setiap kalimah pun tak lepas, apatah lagi lah perbuatan yang lebih dahsyat lagi. Jadi sebab itu berhati-hatilah, bermuhasabahlah, bermuraqabahlah, dan berdoalah supaya hati kita ini menjadi arash ar-Rahman, yang dari arash inilah akan keluar ke mulut, akan keluar ke otak, akan keluar ke tangan, akan keluar ke kaki, akan keluar ke segala anggota, bermula dari arash ini, singgah sana ini, iaitu hati. Sebab itu berhati-hatilah dengan hati. Berhati-hatilah dengan hati. Masya Allah. Kita ni dah pukul berapa? 11, 4 minit. Banyak lagi kan? Kita habis sikit ya. Lihatlah betapa murkanya Allah SWT terhadap orang yang gemar membuka aib saudaranya, sehingga azab untuk mereka tidak ditangguh pada hari kiamat, bahkan dibalas terus di dunia ini. Kalau kita buat orang, kita akan dapat balasan sama di dunia ini. Masya Allah. Wal'iyazubillah. Semoga mana-mana individu yang suka menghebahkan keburukan saudaranya, sama ada secara lisan atau tulisan, sedar bahawa sesiapa yang melanggar perintahnya pasti akan diazab dengan azab yang pedih. Wal'iyazubillah. Maka jadilah saat ini sebagai satu turning point. Speaking kat sini. Dia sebagai suatu permulaan untuk membuang sikap negatif ini supaya kita semua terselamat daripada azab Allah yang tiada taranya. Seterusnya berusahalah untuk meraih kasih sayangnya, raih kasih sayang Allah. Ingat tak doa dia? Doa kasih sayang, doa cinta Allah. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Bagi banyak kali dah bagi. Banyak kali dah bagi. Baca ke tak? Baca ya, alhamdulillah. Tak hafal. Tak hafal, cakap Melayu je lah. Cakap Melayu. Iaitu akan dipersilakan ke syurga yang kita idam-idamkan selama ini. Jadi maknanya kita bercakap pasal masuk syurga ni, salah satu daripada sifat untuk melayakkan kita masuk syurga ialah kita jangan membuka aib orang. Mudah-mudahan Allah tak gerakkan hati orang untuk membukakan aib kita, insya-Allah. Dan kita pun selalulah beristighfar, jangan sombong. Jangan kata saya tak ada dosa. Kita kena mengaku kita banyak salah, banyak dosa, banyak salah, banyak silap. Sebab itu dalam kita punya program yang baru ni pun punya menjerit-jerit Ustazah tu suruh kita insaf, banyak dosa, banyak dosa. Itulah. Jadi kita selalulah mengaku kita banyak dosa, mengaku pada Allah, kita minta Allah ampun dosa kita. Sekianlah saja.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon dengan hati yang bersih, jadilah kami orang yang suka menutup aib-aib orang lain, dan jadilah kami orang-orang yang sentiasa menjaga diri daripada melakukan perkara-perkara yang aib, perkara-perkara yang salah, perkara yang kau tidak redai. Pandulah kami ya Allah untuk sentiasa berpandu dengan petunjuk Engkau ya Allah, hidup di bawah sinaran cahaya iman ya Allah. Semoga kami dapat melayakkan diri untuk menikmati syurga Engkau ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.